Jadi tadi saya nak kembali kepada doa selepas azan. Bila dengar azan, lepas tu ambil wuduk. Cuba belajar ambil wuduk dengan tenang. Jangan bercakap. Dan setiap kali anggota wuduk tu, kita ambil dengan zahir dan batin. Zahir basuh, tapi batin ni kita membasuh dosa-dosa. Dan kita boleh selitkan dengan doa. Kalau siapa yang dah pernah dengar ceramah-ceramah kan, ceramah saya, ceramah orang lain pun, bila basuh tangan, Ya Allah, gugurkanlah dosa-dosaku daripada tangan ni. Ataupun kita boleh sebut, Ya Allah, jadikanlah tangan kananku ini menerima buku amalan. Ya Allah, janganlah tangan ini menerima buku amalan. Bila komo-komo, Ya Allah, peliharalah lidahku ini, Ya Allah. Kemudian hidung pun, peliharalah hidungku, Ya Allah. Bila wajah, Ya Allah, jadikanlah wajahku bercahaya di akhirat kelak. Kemudian basuh tangan dia itu sama, Ya Allah, peliharalah tanganku. Basuh kepala, Ya Allah, berilah kebijaksanaan, kefahaman tentang agama. Basuh kaki, Ya Allah, tetap tegurlah kakiku di atas titian sirat sampai ke syurga. Bila basuh kaki kita, Ya Allah, janganlah kakiku ni tergelincir ke neraka-Mu. Kalau kita wuduk dalam keadaan begitu, khusyuk tak? Khusyuk, boleh ngalir air mata bila basuh. Allahu Akbar. Lepas tu, hati kita dah masuk dah, kita pun masuk kepada solat. Sebab itu, bila kita baca doa setelah wuduk tu, doa itu boleh membuka 8 pintu syurga. Allahumma ja'alni minat tawabin, Ya Allah, kalau aku di kalangan orang yang bertaubat, wa ja'alni minal mutatahhirin, di kalangan orang yang menyucikan hati, kemudian di kalangan orang-orang yang soleh, min ibadika solihin. Bila kita minta 5 kali sehari berwuduk dengan baik, boleh cuba sehari je, cuba hari ni je, start the zuhur, ambil wuduk dengan tenang, dengan khusyuk. Lepas tu baca doa wuduk, cuba buat. Hari ni pun sebelum tidur, ketenangan dah lain dah hati kita. Percayalah, kita dah jadi macam orang lain dah sikit. Rupa sama lagi lah. Dah berubah. Kadang masalah Allah bukan minta kita selesaikan, tetapi sediakan hati untuk menampung masalah tu. Masalah tu jadi selesai. Ada orang masalah kecil jadi besar. Ada orang masalah besar jadi kecil. Ada orang bagi dia masalah, setengah orang no problem lah, tak ada hal lah, tak ada masalah. Maksudnya masalah is masalah yang membezakan ada tempat menerima masalah, iaitu hati. Cuba buat zuhur ni kan, lepas tu baca doa Allah, baca alim minat tawabin, macam ini. Hari-hari kita buat, Allah makbulkan doa kita. Kita tergolong di kalangan orang yang Allah terima taubat. Kemudian orang yang sentiasa menyucikan hati. Bila hati suci, subhanallah, apa yang berlaku? Kita akan tenang. Hati kita bersih. Yang membuatkan hati kita rasa gelisah sebab karat-karat dosa, maksiat yang begitu banyak. Kemudian min ibadika salihin, di kalangan hamba-hambamu yang soleh. Allahu Akbar. Angkat tangan kanan semua, angkat tangan kanan. Oh, semua ada tangan rupanya, Masya Allah. Angkat tangan kanan. Angkat semua, angkat semua. Okey, sekarang letak atas bahu orang sebelah. Okey, sekarang ikut saya ya. Ikut saya. Okey, ikut saya cakap. Okey, awak janganlah tidur. Kesian Ustazah ni. Awak ni tak ada perasaan ke? Awak, saya nak pesan sikit. Kita kena jaga diri kita. Sayang diri sendiri. Jaga aurat. Jaga pergaulan. Jagalah makan minum. Jagalah senyuman. Senyum kepada orang yang berhak. Kesian suami kau. Aisyah tengok muka masak. Dapat banyak pahala bila senyum pada suami. Senyum pada anak-anak. Saya nak pesan sikit. Balik petang ni, jangan marah-marah. Senyum sampai tidur. Belum habis lagi. Okey, saya nak pesan last. Hati awak tu lembut. Tapi dah jadi kasar. Sebab banyak marah. Simpan sedih. Simpan duka. Ada dendam. Ada benci. Syaitan suka. Tapi Allah kesian pada awak.
Sebab hati kita sebenarnya boleh kuat dengan zikrullah. Ingat ya? Okey, sekarang angkat tangan kiri. Balas balik orang sebelah. Okey. Orang sebelah tepuk sikit dia. Awak. Saya nak cakap sikit. Awak ni jangan pandai cakap je. Lah, jangan pandai cakap je. Suruh orang sabar. Bila diri sendiri kena, dia jadi rasaksa. Awak, saya nak pesan sikit. Kita ni Muslimat. Allah sayang kita. Nabi Muhammad sayang kita. Sebab itu banyak peraturan. Itu tak boleh. Ini tak boleh. Sebab Allah sayang. Macam kita dengan anak, banyak kita larang. Macam kita dengan suami, kan kita selalu warning dia. Jangan tengok perempuan lain. Jangan mesej bukan-bukan. Macam-macam kita pesan. Sebab kita sayang. Begitu juga Allah. Allah yang ciptakan kita. Allah paling tahu tentang kita. Allah tahu kita mampu. Lepas kita buat, Allah nak bagi syurga. Nak tak syurga? Nak sangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Okey. Sekarang saya minta 157 ada bukan 15 minit lagi. Saya minta boleh ke sekarang tutup mata? Dan okey, tangan tu ikutlah nak pegang tak pegang terpulang lah ya. Subhanallah, wajib ya tutup mata. Bukan sunat, wajib. Tapi harap jangan tidur lah. Dia pun ambil kesempatan. Oh, sedang elok ni. Okey, subhanallah, tutup mata. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar ya apa yang saya katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Alim. Wahai para muslimat yang saya kasihi, yang saya cintai kerana Allah. Sekarang dalam kita pejamkan mata ni, cuba bayangkan, bawa bayangan wajah ibu dan ayah. Sekarang cuba bayangkan ibu dan ayah, jelas wajah dia, bayang sampai nampak. Sekarang ibu dan ayah sedang senyum kepada kita. Manis sangat. Dan kita sangat rindukan wajah tersebut. Lalu ibu dan ayah kita sedang depakan tangan. Lalu kita pun berlari ke arahnya. Laju-laju kuat-kuat. Kemudian kita peluk. Kita peluk kuat-kuat ibu dan ayah kita. Kemudian kita cium dahi ibu dan ayah kita. Kita cium pipi, kita cium tangan. Kita cium dua-dua tangan, kita peluk. Kita tak nak lepaskan dah mereka. Tapi ibu ayah kita dah lama tinggalkan kita dan kita pun tinggalkan mereka. Para muslimat sekalian, antara sumber ketenangan adalah apabila kita menjadi anak yang baik buat ayah, buat ibu. Sebab doa yang mustajab adalah doa ibu dan ayah. Apabila hidup kita dapat redha ibu dan ayah, itulah sumber ketenangan. Allah akan pelihara, Allah akan jaga. Allah puji, malaikat puji kita apabila kita jadi anak yang baik buat ibu ayah. Para muslimat yang saya kasihi sekalian, sekarang cuba ingat, waktu kita kecil dahulu, kita tak pandai berjalan. Kita tak pandai merangkak, kita tak pandai apa-apa selepas kita lahir. Ibu dan ayah kita dukung. Kemudian ibu ayah kita pimpin sampai kita pandai berjalan. Bila kita dah pandai berjalan, akhirnya kita pandai berlari. Tetapi sejak kita pandai berlari, kita tinggalkan ibu dan ayah kita jauh. Ada banyak sebab. Kita jarang balik rumah mak ayah kita. Kita lupa yang mengajarkan kita berjalan dan berlari adalah ibu dan ayah kita.
Namun apabila mereka sudah tua, kita marah mereka. Mak cepatlah sikit jalan, ayah cepatlah sikit jalan. Dulu masa kita kecil, mak ayah tak pernah bentak kita. Mak ayah akan perlahankan perjalanan mereka, pimpin kita sampai kita pandai berjalan betul-betul. Allahu Akbar. Cuba ingat ketika masa kita kecil, ibu kita suapkan kita, sabar suap kita, akan halus-haluskan makanan, akan pujuk. Kalau kita lari, mak kita kejar. Mak kita pujuk, kita makan. Tapi bila mak ayah kita dah tua dan mereka tidak ada selera, kita marah. Makanlah mak, kalau tak makan nanti lapar, nanti sakit. Ini rezeki Allah, janganlah memilih-milih. Allahu Akbar. Kita malas nak layan dia, kita malas nak menyentuh dia. Kita lupa ketika kecil mak ayah kita sabar. Tapi kita lupa kerana memori itu tidak ada dalam ingatan kita. Muslimat sekalian, cuba bayangkan, ketika kita kecil, bayi kita tak mampu berkata-kata, apa pun tak mampu. Tapi mak ayah kita sabar, ajar kita A, B, C, ajar kita pandai berkata-kata, menyebut sesuatu. Tapi apabila kita pandai berkata-kata, kita mula menjawab dan menyakiti hati mereka. Dan apabila ibu ayah kita nak berbual dengan kita, kita rasa boring. Kita rasa tak menarik perbualan. Kita jadi malas nak layan ibu dan ayah kita. Sedangkan mereka lah yang mengajarkan kita sampai pandai berkata-kata. Muslimat sekalian, Allahu Akbar. Sekarang ibu ayah kita telah pun pergi jauh. Pergi jauh, mungkin ada yang terpisah kerana barzah. Tetapi mereka tetap tahu keadaan kita di dunia ini. Dan kita sangat rindukan mereka. Kita sangat rindukan suara mereka, hangat tubuh badan mereka. Kita sangat rindukan mata mereka untuk kita tatap. Tapi sekarang kita telah pun terpisah dengan barzakh. Kita terpisah jauh dengan urusan kerja, keluarga dan sebagainya. Sekarang saya minta muslimat, sahabat-sahabat saya semua angkat tangan. Angkat tangan semua, tadah doa. Sekarang tolong minta dengan Allah, dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh. Sebut nama ibu dan ayah masing-masing. Dan mintalah dengan Allah apa saja untuk ibu dan ayah. Ambil masa dalam 1 minit, doa, minta. Ketika hati kita sedang tersentuh, ketika di majlis ilmu, ini waktu-waktunya mustajab. Ya Allah, kurniakanlah syurga buat ibu bapaku, ya Allah. Berikanlah mereka syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kuburan mereka taman-taman syurga-Mu, ya Allah. Lapangkanlah kubur mereka, ya Allah. Berikanlah haruman syurga-Mu, ya Allah. Berikanlah kuburan itu cahaya daripada syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami rindukan ibu dan ayah. Kami maafkan ibu ayah kami, ya Allah. Benar mereka adalah manusia yang membesarkan kami, tapi mereka juga ada melakukan kesilapan kerana mereka manusia biasa. Kami redha dan kami maafkan ibu ayah kami, ya Allah. Kami tidak akan menuntut apa-apa daripada mereka, ya Allah. Pengorbanan ibu kami melahirkan kami selama-lamanya tidak akan mampu kami balas, ya Allah. Ya Allah, padamkanlah rasa marah, rasa dendam terhadap ibu dan ayah. Ya Allah, kami maafkan dan kami redhakan, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami anak yang solehah buat mereka. Jadikanlah kami asbab untuk mereka ke syurga-Mu, ya Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk terus beramal soleh, untuk menyampaikan pahala berterusan buat mereka, ya Allah. Ya Allah, kami rindukan mereka. Kami rindukan mereka. Satukan kami kembali di syurga-Mu, ya Allah. Satukan kami dengan ibu bapa kami di syurga-Mu. Satukan kami dengan pasangan kami, dengan anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, janganlah campakkan kami ke neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, janganlah campakkan ibu bapa kami ke neraka-Mu. Jangan campakkan anak-anak kami ke neraka-Mu. Jangan campakkan suami kami ke neraka-Mu. Jangan campakkan adik-adik kami ke neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, Allahumma ja'alna min ahli jannah wa la taj'alna min ahli nar. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan ahli syurga-Mu. Janganlah Engkau campakkan kami di kalangan ahli neraka-Mu, ya Allah. Allahumma ja'alna min ahli jannah bi ghairi hisab, bi ghairi azab. Ya Allah, kurniakanlah kami syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, di hari Jumat yang barakah ini, di majlis ilmu-Mu yang barakah ini, kami ingin meminta suatu permintaan yang tidak layak untuk kami minta.
Namun Engkaulah Allah yang Wahhab yang Maha Memberi. Allah yang Mujib yang Maha Memakbulkan. Allah yang Rahman yang Rahim yang Maha Pemurah yang Maha Penyayang. Tolong pandang kami pada saat ini dengan pandangan belas kasihan-Mu, pandangan pengampunan-Mu, ya Allah ya Ghafar. Kami ingin meminta sesuatu yang tidak layak kami minta, yang tidak layak kami angan-angankan. Kami minta daripada-Mu, kurniakanlah kami syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami syurga-Mu, ya Allah. Kurniakanlah buat ibu bapa kami syurga-Mu. Ya Allah, jangan pisahkan kami dengan jurang api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, makbulkanlah permintaan kami. Kami tahu kami banyak dosa, banyak maksiat. Kami masih degil mentaati segala perintah-Mu. Kami masih berkira-kira dalam mentaati-Mu, ya Allah. Kami masih berkekalan melakukan dosa-dosa besar dan maksiat. Namun kami ini, ya Allah, bersandarkan kepada sifat-Mu, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ampunilah kami, ya Allah. Pilihlah kami, ya Allah, untuk masuk ke syurga-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qabr wa qina azabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar.